Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu kembali kita secara terus dari Parlimen. Kami membawakan kepada anda topik-topik menarik apa yang berlaku di Parlimen sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini ada beberapa rang undang-undang yang dibahaskan oleh para ahli Parlimen kita. Tentunya yang antara yang dibincangkan ialah RUU berkenaan dengan bekalan makanan, dan yang paling mencuri tumpuan ialah perbahasan berkenaan dengan rang undang-undang kawalan produk tembakau 2022. Jadi untuk itu kru Lensa Parlimen hari ini sempat mendebual beberapa ahli Parlimen berkenaan dengan rang undang-undang yang dibahaskan. Jadi jom kita dengarkan apa kata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saifuddin Nasution Ismail, ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, 1 Ogos dari Parlimen. Hari ini pada sebelah pagi Parlimen membahaskan pindaan Akta 141 iaitu Fama. Lembaga pemasaran pertanian persekutuan ini seperti yang dicerminkan daripada namanya iaitu pemasaran. Fungsi utamanya adalah memainkan peranan bagi membenteras peranan orang tengah. Kemudian membela dan mengukuhkan instrumen pemasaran bagi memastikan kelompok yang terlibat dengan pertanian ini mendapat hasil ataupun keadaan yang terbaik daripada usaha mereka. Saya tadi mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Saya kemukakan 3 perkara, syur dan pandangan saya tentang pindaan ini ketika perbahasan di peringkat dasar. Yang pertama, saya menyebut bahawa dalam beberapa aktiviti atau program membabitkan farmer, ada satu yang namanya contract farming ataupun pertanian kontrak, di mana farmer akan mengenal pasti kalangan pemain dalam bidang pertanian ini untuk diusahakan kerjasama dalam bentuk pertanian kontrak bagi menghasilkan bahan-bahan ataupun hasil pertanian. Setelah sekian lama contract farming ini dijalankan, kita dapati ada beberapa kelemahan. Kelemahan itulah yang saya ungkap untuk pihak Kementerian Pertanian, khususnya bagi memberikan tumpuan. Yang pertama ialah bagaimana projek tanaman itu tidak menjadi akibat daripada ketidakupayaan pemain dalam industri itu untuk menjayakannya. Mungkin kurang latihan, kurang penjagaan ladang mereka, dan akibatnya usaha itu terbengkalai atau tidak berjaya. Yang kedua, kalaupun usaha itu berjaya, farmer yang bertindak sebagai agensi kerajaan yang membeli hasil pertanian itu pula menawarkan harga yang rendah berbanding dengan harga pasaran. Dan yang ketiga, dia menyumbang pula kepada ketika kos penjagaan ladang itu meningkat, sedangkan farmer membeli dengan harga murah, akibatnya keseluruhan kos pertanian kontrak ini menjadi tinggi dan ianya tidak sustainable. Yang keempat adalah kerana farmer meletakkan kualiti dan kuantiti tertentu bagi produk hasil pertanian ini untuk membolehkan farmer membuka potensi pasaran, dan kebanyakan peserta kontrak farming ini struggle untuk memenuhi syarat-syarat itu. Jadi saya ungkap ini sebagai beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program kontrak farming di bawah farmer. Yang kedua, saya menyebut bagaimana baru-baru ini dalam lawatan saya dijemput ke Dubai Expo. Dalam dialog saya dengan pemain industri di sana, mereka memaklumkan kepada saya bagaimana Dubai hari ini muncul sebagai hub pasaran buah-buahan tropika yang kedua untuk menembusi pasaran negara-negara teluk. Dan bila saya tanya dari mana datangnya buah-buahan tropika ini, mereka sebut buah-buahan ini datang dari Thailand, Indonesia, Vietnam, Filipina. Sedikit sangat nangka dan juga nenas yang datang dari Malaysia. Sedangkan kita ini kaya dengan pengeluaran buah-buahan tropika. Bila saya tanyakan kepada mereka, rupa-rupanya aspek pemasaran ataupun promosi daripada kita sangat lemah, hampir tidak kedengaran atau tidak meluas. Akibatnya mereka melihat potensi bekalan itu datang daripada negara-negara jiran kita di Asia Tenggara ini.
Saya tadi mencadangkan kepada Menteri untuk mengkinikan lagi elemen promosi dan pemasaran supaya hasil buah-buahan tropika kita ini mendapat pasaran antarabangsa yang lebih baik dan memanfaatkan Dubai sebagai negara hub pasaran buah-buahan tropika di sebelah rantau teluk. Perkara ketiga yang saya sentuh tadi adalah berkenaan dengan pemasaran sekarang adalah bersifat pemasaran atas talian. Kita ada platform perniagaan atas talian seperti Lazada, Shopee dan sebagainya. Fama memang ada inisiatif itu, iaitu Agro Bazaar Online. Tapi saya beritahu tadi dalam homework saya sebelum berucap pagi ini, saya sempat masuk ke platform Lazada dan Shopee dan saya tengok dan melalui rekod bilakah produk Fama itu dipasarkan melalui platform pasaran ini, iaitu Shopee dan Lazada. Dia lebih daripada 2 tahun. Berapakah rekod jualannya? Saya dapati angkanya sangat rendah. Begitu juga stock keeping unit ataupun barangan yang dipasarkan itu juga bilangannya tidak tinggi. Setelah dipasarkan, sambutan juga tidak begitu membanggakan dibandingkan dengan tempoh produk itu memasuki pasaran secara atas talian. Jadi saya menggesa supaya Menteri meninjau aspek ini supaya diusahakan penambahbaikan. Secara spesifiknya saya sebut bahawa saya menyokong pindaan Akta 141 Fama ini, walaupun secara spesifiknya cuma menyebut tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan pertanian yang bersifat ternakan, yang sebelum ini di luar daripada skop Fama, sekarang masuk. Tapi saya lebih tumpukan tentang peranan Fama keseluruhannya, 3 perkara, iaitu tentang keberkesanan projek atau program kontrak farming Fama, yang kedua tentang penembusan pasaran antarabangsa, dan yang ketiga tentang memanfaatkan platform pasaran atas talian yang masih banyak lagi kekurangan dan kelemahan. Dan itu menyimpulkan perbahasan saya tentang Akta 141 pada pagi ini. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat petang kepada anda yang mengikuti Lensa Parlimen. Saya YB Jun, Ahli Parlimen Hulu Selangor, sekarang berada di Dewan Parlimen. Hari ini kita akan bersidang sampai pukul 8.30 malam. Ada 3 bil yang akan kita angkat. Yang 3 yang ada 1 yang saya akan bahasan adalah rang undang-undang tembakau. Jika saya lihat kepada rang undang-undang ni kena ada pindaan, saya sokong. Sebab kita lihat anak-anak muda sekarang yang bawah umur tu, banyak di antara mereka ada menghisap rokok kan. Jadi bagi saya pindaan undang-undang ni untuk kita memberi kesedaran, itu yang terpenting. Kita bukan nak ada tindasan kepada anak muda, tapi pendidikan, kesedaran untuk generasi muda itu bagi saya amat penting. Kita sedar pada hari sekarang ibu bapa semua sibuk dengan kerja-kerja sendiri. Dan ada banyak anak-anak muda yang bertinggal di rumah, berkawan-kawan di luar tanpa kawalan. Jadi kita lihat peningkatan anak-anak muda, generasi yang muda dalam mengambil hisap rokok meningkat. Jadi saya berharap dengan adanya pindaan undang-undang ni, adanya kesedaran kepada pendidikan anak-anak muda kita supaya kejayaan untuk pindaan tembakau ini dapat kita laksanakan. Satu saja yang penting bagi saya, kita hanya nak mendidik bagi kesedaran khususnya kepada anak-anak muda, sebab mereka ni adalah tunjang negara kita. Kita tak nak anak-anak muda yang dalam lapisan muda-muda lagi, umur muda lagi menyidap apa-apa seperang penyakitan. Sebab pindaan ini adalah penting untuk menjaga kesihatan generasi kita. Itu saja daripada saya, YB Jun, Hulu Selangor. Sekian, terima kasih. Pada tahun 2019, masa saya menjadi Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, saya telah dilantik oleh Perdana Menteri pada masa tersebut, Tuan Mahathir, sebagai Chairman of the Tourism Task Force, di mana antara peranan kami ialah mengemukakan beberapa cadangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang dalam memulihkan ataupun menaikkan pelancong-pelancong asing ke negara kita, kerana kita tahu
kemasukan pelancong ini akan membawa kepada kelebihan wang masuk daripada luar. Jadi secara tidak langsung ia juga akan membantu ekonomi tempatan, termasuklah mereka yang berjual di pasar malam, jual di tepi jalan dan sebagainya, dan juga tour guide, industri pelancongan. Jadi salah satu antara cadangan yang kami buat ialah memperkenalkan visa on arrival kepada negara pelancong daripada negara China dan juga pelancong daripada India. Dan pelancong pada masa China pada masa tersebut ialah lebih kurang pada tahun 2019 ialah dalam 2.9 juta, 2.9 million tourists from China. And India lebih kurang 600-700 ribu pelancong daripada India. Jadi kita bila memperkenalkan VOA ni, iaitu apabila mereka tak payah lagi memohon visa daripada negara asal, mereka terus ke Malaysia, terus datang ke airport dan pintu-pintu masuk negara, mereka boleh terus memohon visa on arrival. Jadi dia akan potong. Tapi pada masa tersebut kita dapat tentangan sedikit daripada KDN, daripada Menteri Dalam Negeri, kerana mereka mengatakan isu overstay dan isu security negara, national security dan sebagainya. Tapi apabila pendedahan UKSB baru ni berkenaan dengan bagaimana mereka menyogok beberapa orang, saya tak mahu namakan orang tersebut, maka kita tahu kenapa mereka mahu meneruskan proses visa melalui UKSB. Bayangkan, UKSB mengenakan bayaran sebanyak 200 renminbi, lebih kurang RM130 per orang untuk memproses visa ke mereka. Kalau 2.9 juta orang pelancong Cina kali dengan RM130, itu bermakna mereka mendapat lebih kurang 300 juta ringgit pendapatan mereka setahun. Banyaknya wang, ya, hanya dengan melalui proses visa daripada negara China. Jadi saya harap kita melihat kepada bagaimana apa yang kita cadangkan itu memberi kebaikan pada ekonomi negara, bukan memberi kebaikan kepada beberapa individu kelompok saja. Sekian. Itu tadi kita tanya YB jawab berkenaan dengan beberapa rang undang-undang yang dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini. Jadi sekian saja untuk hari ini dan kita akan berjumpa kembali pada hari esok di siri Lensa Parlimen seterusnya. Teruskan bersama kami.